Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Pada hari ini, 14 Disember 2022, ada berita gembira buat semua pengguna iPhone di Malaysia ni. Kini, semua model iPhone yang menyokong 5G boleh menggunakan rangkaian 5G di negara kita ni. Weh, ramai orang tengah duk test 5G dengan iPhone sekarang ni kan. Jadi masa saya tengah duk buat video ni kan, memang rancak betul perbincangan tentang 5G dan juga iPhone. Jadi topik trending hari ni 5G iPhone, 5G iPhone kan. Jadi saya buat video ni pun sebab teruja iPhone kini boleh menggunakan rangkaian 5G. Kerana memang dah lama betul kita duk memperjuangkan, duk minta Apple dan juga pihak-pihak yang bertanggungjawab ni agar membolehkan pengguna iPhone menikmati rangkaian 5G di negara kita ni. Sekarang dah boleh, dah bertahun kot saya rasa kita dah minta kan. Okey, walaupun iPhone anda dah boleh gunakan 5G, namun masih ada beberapa perkara lagi yang anda perlu tahu. Sebab hari ni kan saya dapat banyak komen dan juga maklum balas tentang isu-isu yang melibatkan rangkaian 5G dengan iPhone ni. Jadi pertama sekali kan, anda kena tahu bukan semua telco yang boleh berikan anda servis 5G pada iPhone. Okey, jadi telco-telco yang menyediakan servis 5G semasa saya tengah buat video ni hanyalah Yes, lepas tu TM Unify, Celcom, Digi dan juga U Mobile. Namun hanya pelanggan Celcom, Digi dan U Mobile sahaja yang boleh menggunakan 5G pada iPhone mereka buat masa ni. Jadi kalau anda gunakan Yes dan TM Unify, maka anda tak akan dapat servis 5G pada iPhone anda. Saya dah test dah benda ni, saya dah cuba banyak-banyak kali, saya dah cuba dengan beberapa model iPhone, memang tak boleh. Walaupun Yes dengan Unify itu ada 5G pada telefon lain, contohnya Samsung dan sebagainya, tapi bila cocok kat iPhone, memang 5G itu tak jalan. Hanya ada 4G sahaja. Jadi itulah dia. Maksudnya, buat masa ni sekiranya anda menggunakan Yes dan Unify, maka anda hanya boleh gunakan dengan telefon-telefon 5G lain selain iPhone kalau nak pakai 5G. Memang rugi betul lah. Aduh, tapi apa yang sekarang ni orang duk seronok kan. Jadi pengguna-pengguna Celcom, Digi, U Mobile semua tu memang happy betul hari ni. Sebab saya tengok ramai betul orang yang duk post print screen, speed test lah, fast lah, NPerf lah, macam-macam lah. Seronok lah pakai duk buat macam-macam testing kan. Itulah dia. Jadi sekarang 5G boleh digunakan pada iPhone. Okey, sebenarnya kan dia ada beberapa sebab kenapa Yes dan Unify ni masih tak boleh berikan servis 5G. Saya pernah buat pun satu video sebelum ni, kenapa kata Yes dan Unify ni tak boleh menggunakan 5G lagi buat masa sekarang ni pada iPhone. Tapi secara orang kata apa, rumusan lah saya cerita balik sikit supaya anda tahu. Antara salah satu isunya adalah kerana mereka ni tidak mempunyai commercial contract dengan Apple. Tapi saya yakin isu ni akan diselesaikan dengan segera. Memang rugi lah kalau Yes tak boleh pakai dekat iPhone ni. Okey, jadi dalam bahagian yang seterusnya, kita akan bincangkan sedikit tentang penggunaan 5G pada iPhone. Sepatutnya kan anda tak perlu nak buat apa-apa pada iPhone anda untuk nak dapatkan servis 5G. Macam contohnya saya kan, hari ni bangun-bangun tidur, tengok kat iPhone duit, tiba-tiba nampak ada tulis 5G kat situ. Terkejut Ustaz. Okey, tapi sekiranya anda ada masalah untuk nak dapatkan servis 5G melalui iPhone anda, maka saya akan cuba terangkan kepada anda beberapa perkara yang mana mungkin bolehlah membantu menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Okey, pertama sekali, yang ni yang paling penting. Pastikan anda menggunakan model iPhone yang mempunyai keupayaan 5G. Kenapa saya kata macam ni? Hari ni dekat Facebook Pendakwah Teknologi ada ramai orang yang komen dan tanya soalan macam-macam pasal iPhone dengan 5G ni kan. Mereka kata, saya guna Celcom, saya guna Digi, saya guna U Mobile. Lepas tu saya duduk di kawasan yang ada 5G, tapi buat pi lah apa pun, telefon saya tak dapat 5G. Lepas tu bila saya tanya mereka model iPhone apa yang mereka gunakan, salah satunya, contohnya kan, mereka menggunakan iPhone 11. Jadi iPhone 11 dia tak menyokong 5G. Jadi anda kena faham, bukan semua model iPhone yang ada di pasaran sekarang ni menyokong 5G. Hanya model-model tertentu saja. Lepas tu pihak DNB kan, Digital National Berhad, dia dah keluarkan senarai model-model iPhone yang boleh menggunakan rangkaian 5G di Malaysia ni. Jadi anda bolehlah pergi tengok dekat website DNB. Tapi secara umumnya, iPhone yang menyokong 5G kita ni adalah iPhone 12 sampailah iPhone 14. Itulah dia. Okey, benda yang kedua pula. Pastikan anda dah upgrade iOS anda kepada iOS versi 16.2. Kalau anda belum upgrade ni, upgrade terus sekarang ni. Jadi sepatutnya kan, kalau anda dah upgrade kepada iOS 16.2, maka anda dah boleh dapat sambungan 5G tu. Lepas tu, iPhone anda pun patutnya ada beberapa settings baru untuk 5G ni. Okey, contohnya kan,
anda boleh pergi tengok pada bahagian settings tu. Dekat situ kan ada mobile data, kemudian dekat situ ada pula mobile data option. Jadi pada mobile data option tu dia ada voice and data. Jadi patutnya anda ada pilihan 5G on ataupun 5G auto. Jadi ini adalah benda-benda baru. Okey, selain daripada tu, dekat bahagian mobile data option tu juga, jadi pada bahagian settings data mode, anda akan ada pilihan allow more data on 5G. Ini semua tak ada sebelum ni. Okey, katakanlah anda dah nampak semua settings tu, maka sepatutnya iPhone anda dah boleh gunakan rangkaian 5G melalui Celcom, Digi dan juga U-Mobile. Saya kena tekankan banyak kali, Celcom, Digi dan U-Mobile, bukan semua lah. Okey, tapi katakanlah walaupun anda dah nampak semua settings tu, tapi anda masih lagi gagal untuk mendapatkan rangkaian 5G, maka anda bolehlah semak beberapa perkara. Pertama sekali, semak dulu coverage 5G di tempat anda tu. Sebab kita kena faham, bukan semua tempat di negara kita ni mempunyai liputan 5G sekarang ni. Memang dah ada banyak tempat yang ada 5G, tapi bukan semua. Jadi anda boleh semak melalui coverage map 5G dekat website DNB. Okey, itu satu. Okey, kemudian katakanlah anda memang dah duduk di tempat yang ada 5G dan masih tak dapat 5G lagi. Apa yang saya nak cakap dekat anda ni mungkin akan menyebabkan anda rasa macam nak lempang telefon tu kan. Saya akan suruh anda restart telefon anda tu. Saya tahu ini adalah jawapan yang paling klise anda akan dengar daripada telco dan sebagainya. Tapi kan, kadang-kadang bila kita restart telefon iPhone tu, barulah dapat 5G. Memang pelik tapi kadang-kadang jadi. Anda nak buat aeroplane mode ke apa ke, terpulang pada anda. Cubalah kan. Okey, tapi katakanlah lepas restart iPhone tu pun tetap juga tak dapat 5G, maka anda kena semak beberapa perkara lain yang agak penting juga. Contohnya, anda kena semak adakah pelan yang anda langgan tu ada servis 5G. Sebab bukan semua pelan-pelan telco ni diberikan servis 5G. Contohnya kan, ada setengah pelan Celcom dia ada 5G. Ada setengah pelan Celcom tu dia tak ada 5G. Macam contoh tu kalau Celcom lah. Lepas tu ada juga orang beritahu kat saya ni pelan daripada telco lain. Pelanggan-pelanggan lama ni tak dapat 5G, tapi pelanggan yang baru dapat pula 5G. Pelik. Lepas tu ada juga setengah-setengah pelan ni di mana anda kena beli benda yang dipanggil sebagai add-on ataupun booster. Contohnya macam Digi. Anda kena beli benda tu, enablekan benda tu, baru dapat 5G. Jadi benda-benda ni anda kena semak lah. Okey, jadi anda bolehlah cari kat mana contohnya website telco anda semua tentang maklumat-maklumat ni. Tapi katakanlah anda tak jumpa maklumat tersebut, jadi pada saya nasihat saya senang saja. Anda call sajalah telco anda dan tanya tentang pelan yang anda gunakan tu. Pastikan dia menyokong 5G. Okey, lepas tu dalam masa yang sama kan, ni saya cerita sikit benda teknikal yang anda boleh semak lah. Dia ada satu benda yang maklumat ni anda boleh tengok yang dipanggil sebagai Carrier Settings Version Number. Jadi maklumat ni dia ada pada bahagian About Phone tu. Jadi anda pergi kat bahagian About, anda turun bawah sikit nampak dia tulis Physical SIM kan. Dekat situ dia ada Network Provider. Jadi anda patutnya nampak versi yang digunakan adalah 53.1. Itulah dia. Anda tengok kat situ tulis 53.1, patutnya dah ngam. Tapi katakanlah anda tak dapat juga sambungan 5G pada iPhone anda walaupun model iPhone anda menyokong 5G. Walaupun pelan telco anda tu menyokong 5G, walaupun anda duduk kat depan menara 5G tu pun tetap tak dapat juga. Maka apa yang saya boleh cadangkan adalah anda pergi tukar SIM card anda. Mana tahu tukar SIM card jadi. Jadi masa tukar SIM card tu, kalau dekat tempat yang anda pergi tukar SIM card tu ada 5G, maka anda cuba terus 5G dekat situ. Jadi sekiranya ada sebarang masalah, maka anda boleh terus tanya mereka yang ada di sana tu. Ada juga orang yang tanya saya tentang penggunaan eSIM. Jadi, adakah anda boleh mendapatkan servis 5G sekiranya anda menggunakan eSIM? Jadi, ada rakan-rakan kita yang telah kongsikan yang mereka boleh mendapat servis 5G walaupun mereka menggunakan eSIM pada iPhone mereka. Contohnya macam Tuan Wan Muhammad Ashraf beritahu dekat saya yang dia gunakan eSIM U-Mobile. Jadi beliau boleh gunakan servis 5G pada iPhone beliau tanpa sebarang masalah. Lepas tu Tuan Zam Handy yang menggunakan eSIM daripada Celcom. Itu pun boleh pakai 5G. Tak ada masalah apa pada iPhone dia. Elok saja. Lepas tu kalau untuk pengguna Digi, anda juga tidak ketinggalan. Contohnya macam Tuan Farias Azmi. Dia dah confirm kan yang 5G berjalan dengan lancar pada iPhone melalui eSIM Digi beliau. Jadi itulah sedikit maklumat tentang penggunaan 5G dan eSIM.
Adakah servis 5G akan mempengaruhi bateri iPhone anda? Ini adalah salah satu soalan yang ditanya kepada saya. Jadi kalau kita search di Google kan, memang ada beberapa kes di mana orang cakap bateri iPhone mereka tu dia habis cepat sikit apabila 5G tu di-enable kan. Lepas tu ada juga pihak yang menyatakan yang servis 5G ni memang makan bateri lah. Jadi sebab tu dikatakan bahawa Apple telah menghasilkan satu feature yang dipanggil sebagai Smart Data Mode, di mana model-model iPhone yang menyokong 5G ni dia bermula daripada iPhone 12 tu kan. Jadi iPhone ni dia akan memilih rangkaian yang bersesuaian mengikut penggunaan user pada waktu tu. Okey, jadi maksud dia macam ni tau. Katakanlah pada waktu tu iPhone anda ada sambungan 4G dan juga 5G. Jadi apa yang iPhone anda akan lakukan adalah dia akan pilih untuk nak gunakan 4G ataupun 5G itu berdasarkan penggunaan anda pada waktu tu. Jadi katakanlah anda tengah buat benda yang menggunakan bandwidth yang tinggi, contohnya macam speed test fast dan sebagainya, maka iPhone anda akan pilih untuk nak gunakan 5G. Tapi kalau anda tak buat apa sangat ataupun telefon tu duk idle apa kan, maka dia akan pilih 4G. Ni saya tengah duk check perkara ni sama ada betul ataupun tidak kan. Okey, lepas tu kalau kita tengok juga kan, ada juga macam syarikat-syarikat telco antarabangsa ni macam T-Mobile dan juga Verizon ni kan, dia menasihatkan pelanggan-pelanggan mereka ni untuk tutup ataupun disablekan 5G tu bagi menjimatkan bateri telefon. Dan sebenarnya bukan hanya untuk iPhone tau, untuk telefon-telefon lain macam Samsung ke apa ke, semua dinasihatkan macam tu. Okey, tapi secara umumnya sekiranya anda nampak penggunaan bateri telefon anda tu adalah lebih tinggi daripada biasa, maka saya cadangkan untuk anda gunakan 4G, terutamanya apabila anda berada di kawasan yang tiada liputan 5G. Jadi disablekan 5G pada waktu tu. Tapi perkara ni pun saya masih kaji lagi. Jadi insyaAllah saya akan buat follow up lah tentang isu-isu yang melibatkan 5G dan bateri iPhone ni. Alright, saya rasa cukuplah dulu perbincangan kita tentang servis 5G pada iPhone. Jadi memandangkan servis 5G ni masih lagi baru pada iPhone di Malaysia ni, maka kita biar dulu orang pakai ramai-ramai kan. Nanti mungkin insyaAllah lepas minggu 2 ke apa, saya akan ulas balik lah tentang penggunaan servis 5G pada iPhone, terutamanya kalau ada masalah dan sebagainya. Selain daripada tu ni seronok-seronok duk test 5G ni, ni saya nak nasihatkan anda sikit Anda semak dulu pelan telco anda tu, sebab bukan semua telco yang akan berikan anda sambungan unlimited high speed internet melalui 5G. Bukan semua yang akan bagi macam yes tu tau. Takut nanti seronok dia buat speed test dan sebagainya, tiba-tiba habis terus kuota data bulanan anda tu. Saya dah kenal sebelum ni, jangan anda pula kena. Okey, saya tahu ada telco-telco ni yang akan benarkan anda untuk buat speed test tanpa menolak kuota data anda. Tapi kalau anda gunakan aplikasi lain, contohnya macam Fast ataupun nPerf, maka kuota data anda tu akan ditolak. Jadi saya beritahu ni sebab kalau anda buat bandwidth testing melalui 5G ni kan, dia bahaya sikit tau. Sebab kalau anda dapat kelajuan yang tinggi, contohnya macam 1 gig lebih kan, 1 gigabit per second lebih macam tu, maka anda akan menggunakan data yang sangat banyak. Dia boleh lebih daripada 1 gigabyte tu untuk setiap kali testing. Jadi kalau anda test 5-6 kali, maka habis teruslah kuota 10 gig itu. Itulah dia. Jadi semak masa anda buat testing tu. Jadi kalau dia tak tolak kuota data, barulah anda test sepuas-puasnya sampai habis iPhone anda tu punya bateri. Tu dia. Okey. Jadi sekiranya anda adalah pengguna iPhone, maka jom saya nak ajak anda semua kita pakat test rangkaian 5G di negara kita ni menggunakan iPhone anda tu. Jadi kalau anda ada sebarang masalah ataupun nak kongsikan sebarang maklumat, maka silalah tulis di ruangan komen video ni supaya dia dapat memberikan manfaat kepada pengguna lain juga, insya-Allah. Alright, saya rasa cukuplah dulu untuk episod kali ini. Jadi saya ucapkan jutaan terima kasih kepada anda semua kerana sudi menonton. Dan kalau video ni berguna, saya harap anda sudilah kongsi video ni kepada rakan-rakan dan juga ahli keluarga anda. Mana tahu mungkin dapat membantu mereka juga. Sambil itu, saya juga ingin jemput anda untuk subscribe ke channel Pendakwah Teknologi kalau anda belum subscribe lagi, dan follow Facebook rasmi Pendakwah Teknologi. Kat Facebook rasmi Pendakwah Teknologi tu kita punya perbincangan tu memang rancak betul. Okey, insyaAllah kita jumpa lagi di episod yang seterusnya. Lagi sekali terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.